Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Dengar Ustaz. Alhamdulillah. Dengar Ustaz. Dengar. Okey. Nota dapat tak? Tak dapat lagi kan? Tak apa. InsyaAllah. Alright. Kita akan mulakan. Okey. Kita mulakan untuk siri yang pertama. Nota saya paparkan boleh nampak ya? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita merafakkan setinggi-tinggi dan sebanyak-banyaknya rasa syukur kita kepada Allah pada pagi ini yang merupakan hari yang pertama, pertemuan kita yang pertama, siri yang pertama untuk kita bersama-sama mempelajari tentang kandungan ayat-ayat yang terdapat di dalam suratul Al-Kahfi, ataupun kita namakan ia dengan tadabbur suratul Al-Kahfi. Jadi ini adalah siri yang pertama. Untuk siri pertama pada pagi ini, kita tidak akan masuk kepada ayat yang pertama, tetapi kita lebih kepada kenalan dengan suratul Al-Kahfi. Jadi sesiapa yang pernah mengikuti sinopsis 30 juzuk yang telah dilakukan pada Ramadan yang lalu, mungkin telah mengetahui tentang sedikit sebanyak sinopsis yang terkandung dalam suratul Al-Kahfi. Dan kalau yang mengikuti nama-nama surah pun telah mengetahui sedikit sebanyak maklumat tentang suratul Al-Kahfi. Dan begitu juga saya yakin tuan-tuan dan puan-puan sudah pun pernah mengikuti, mungkin ada dah berulang kali mengikuti tafsiran, mengikuti tadabbur dalam suratul Al-Kahfi. Mungkin maklumat yang kita akan lalui pada hari pertama ini dan berikutnya, kalau ada persamaan, maka anggaplah ia sebagai pengukuhan. Dan mungkin juga kita yang pernah mengikuti pada kelas-kelas yang sebelum ini, mungkin ada maklumat yang belum kita pernah pelajari, kerana apabila kita banyak belajar, kita akan dapat melihat sudut pandang yang berbeza. Jadi tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang walaupun dia dah biasa ikut, tetapi dia dia masih lagi mengikuti kelas pertemuan kita setiap hari Sabtu, insya-Allah. Kita mohon rahmat dari Allah, kita mohon keberkatan dari Allah, kita mohon Allah Ta'ala melapangkan dada kita, mempermudahkan urusan kita,
Dan yang paling penting, kita ikhlaskan niat kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu sedikit sebanyak pendahuluan yang ingin saya sampaikan untuk siri yang pertama. Jadi yang pertama ini objektifnya adalah maknanya setelah selesai 1 jam ataupun 1 jam setengah pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat mengetahui tentang latar belakang suratul Al-Kahfi dan tuan-tuan dan puan-puan juga akan mengetahui tentang ciri-ciri khusus yang ada pada suratul Al-Kahfi. Tapi sebelum itu, kita akan menyebut tentang apakah kelebihan bagi sesiapa yang membaca suratul Kahfi, bagi sesiapa yang menghafal suratul Kahfi, apakah kelebihannya. Daripada kelebihan itulah kita akan kembang luaskan maklumat tentang ciri-ciri khusus dalam suratul Al-Kahfi. Maknanya ada 3 objektif lah. Ada 3 perkara yang kita akan belajar pada pagi ini untuk siri yang pertama. Yang pertama, kita belajar latar belakang suratul Kahfi. Lepas tu kita lihat kepada kelebihan suratul Kahfi. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar tentang apa ciri-ciri ayat yang ada pada suratul Kahfi yang berbeza dengan surah-surah yang lain. Jadi kita mulakan dengan latar belakang suratul Al-Kahfi. Nota ni tak apa, habis daripada kelas ni nanti, insya-Allah saya akan membuat hebahan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jangan bersedih, ya, sebab dah biasa dapat nota. Jadi kalau kelas tak ada nota ni dia jadi lain macam je. Macam saya jugalah. Dah biasa buat nota, kalau present tak ada nota, rasa macam lain je. Sebab tu tangan ni nak je menaik. Walaupun kalau ikutkan dengan waktu yang sangat padat, namun begitu dengan rahmat dari Allah dapat juga dah siapkan. Sebab tu saya ada satu nota penuh yang saya akan bagi juga pada minggu depan. Ayat 1 sampai ayat 110. Itu saya bagi minggu depan. Tapi setiap nota-nota bentuk ringkas ni insya-Allah saya akan kongsikan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin apa yang kita dapat pada hari ini atas doa semua pihak, atas kesungguhan tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala bagi rahmat, alhamdulillah dapat juga kita melihat kepada nota rujukan. InsyaAllah nanti saya akan beri pada tuan-tuan dan puan-puan. Tapi sebelum tu, dalam masa yang sama, saya minta tolong bersiap sedia untuk membuka Quran terjemahan. Itu adalah biasa dah tuan-tuan ikut kelas Zoom yang di Akademi Tadabbur ni memang kita akan sediakan notes, sama ada ringkasan ke, penuh ke, insya-Allah note tu kita cuba sedaya upaya untuk siapkan. Dan yang paling penting tuan-tuan dan puan-puan juga kena ada Al-Quran. Jadi kalau masuk je kuliah Zoom, tak kiralah mana-mana sekalipun, maka perlu ada pensel ke, pen ke untuk dicatat. Melainkan kalau tuan-tuan mendengar sambil memandu ke, sambil memasak, yang tu tak apalah. Teruskan buat aktiviti itu. Kerana ada beberapa maklumat-maklumat tambahan yang tidak ada di dalam nota. Sebab kadang-kadang kita buat nota ni, kita hanya fikir satu sudut. Tapi waktu bercakap tu kadang-kadang, dapat idea yang kedua pula. Itu kadang-kadang banyak maklumat yang Allah beri, dia sampai, dia dapat ketika mana kita menyampaikan. Sebab tu tak boleh nak tulis semua benda di dalam nota. Baik, kita pergi kepada latar belakang. Okey. Ni semua dah tahu, tapi kita masuk kepada pengenalan. Kita masuk latar belakang suratul Al-Kahfi. Baik, suratul Al-Kahfi kita sudah sedia maklum, ia adalah surah dari sudut tertib penyusunan di dalam Al-Quran adalah surah yang ke-18 daripada 114 surah di dalam Al-Quran. Dari sudut penurunan, dia agak ada perbezaan. Ini semuanya adalah ijtihad para ulama dalam mengkaji tentang surah ni turun nombor berapa dan nombor berapa, maka dikatakan surah ini adalah surah yang ke-69 diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang
paling utama. Ini selalu juga saya tekankan. Untuk kita faham sesuatu surah, kita kena tahu terlebih dahulu surah yang sedang dibaca ini turun pada waktu bila. Kita jangan tengok di mana. Kita kena lihat bila dia turun. Itu lebih tepat. Kalau kita tengok di mana dia turun, nanti dia ada banyak tempat. Tapi yang paling penting, bila dia diturunkan. Maka suratul Kahfi adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah ni maknanya surah yang turun sebelum Nabi SAW berhijrah ke bumi Madinatul Al-Munawwarah. Jadi apabila dia surah Makkiyah, kita dah pernah belajar sebelum ini, dia mesti topik-topiknya, tema-tema dalam surah Makkiyah ni, dia mesti kepada mengukuhkan akidah, memantapkan kepercayaan, ada kaitan dengan iman. Nanti insya-Allah kita belajar ayat pertama sampai ayat 110, kita akan dapati surah Al-Kahfi ni sebenarnya adalah surah yang dia nak memantapkan, mengukuhkan. Kalau waktu mula-mula turun dulu, dia nak membersihkan mana-mana kepercayaan yang syirik, surah Al-Kahfi membersihkan. Bagi sesiapa yang dia amalkan, dia ikut, so dia dapat menyucikan diri dia. Tapi kalau macam kita, memang kita dah lahir dalam keadaan Islam, kita belajar daripada kecil tentang rukun iman, maka apabila kita baca Quran, kita faham dia akan dia akan memantapkan lagi, mengukuhkan iman kita. Tapi kita kena faham kandungan ayat tersebut. Kemudian kita pergi kepada bilangan ayat. Ayat ada 110 ayat. Dari sudut muka surat. Siapa yang ada Quran, dia ada Quran terjemahan depan mata dia, di tangan dia. Okey, tuan-tuan boleh buka. Kalau nak buka suratul Kahfi, mungkin dia nak cari, dia nak baca surah Jawi, tulisan Jawi suratul Kahfi tak jumpa, dia boleh tengok muka surat. Okey, kita sesiapa yang dia memang dia baca Al-Quran, ya, kalau kita nak dekatkan diri kita dengan Al-Quran, kita kena biasa dengan muka surat sebab dia senang. Kalau kita nak khatam Quran, kita biasakan dengan muka surat. Sebab kita mungkin tak ingat ayat, tapi kita ingat muka surat. Sebab muka surat ni dia membantu untuk kita rancang berapa juzuk kita nak khatam satu bulan. Begitulah muka suratnya. Jadi suratul Kahfi terletak pada muka surat 293. Sampai muka surat berapa? Okey. Jumlah muka surat semua sekali ada 12 muka surat. Maksudnya dah dekat-dekat satu juzuk dah. Sebab satu juzuk Quran dia ada 20 muka surat depan belakang kan. Yang ini kita dah baca 12 muka surat. Maknanya tambah lagi 8 je muka surat. Khatamlah satu juzuk. Kemudian suratul Kahfi ini dia terletak di dalam 2 juzuk. Juzuk 15 dan juzuk nombor 16. Jumlah muka surat tadi, tuan-tuan tengoklah daripada muka surat berapa tadi. Baik, kita teruskan kepada kelebihan suratul Al-Kahfi. Ini di antara tajuk yang favorite, kegemaran. Kalau dia salah satu yang ditunggu-tunggu kelebihan surah. Kan? Sebab kelebihan surah ni dia umpama satu booster. Dia merupakan satu semangat untuk kita baca suratul Kahfi. Macam kita selalu baca suratul Mulk kan. Kenapa dia baca Al-Mulk? Kerana dia tahu kelebihan dia besar. Kenapa nak baca suratul Kahfi? Kerana dia ada kelebihan-kelebihan dia. Kalau macam Al-Mulk, kalau mampu, jadikan dia wirid harian. Tapi Al-Kahfi, kita jadikan dia sebagai wirid
mingguan. Kalau baca tiap-tiap hari lagi bagus. Tapi sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu Suratul Kahfi kita kena baca dia. Kenapa? Siapa yang cadangkan? Siapa yang kata? Mari kita lihat kelebihan-kelebihan surah. Kita akan belajar 3 kelebihan Suratul Al-Kahfi. Kita dah biasa dengar kelebihan ni. Okey, kita tengok yang pertama terlebih dahulu. Okey, catat yang pertama. Yang pertama, Suratul Kahfi ni adalah surah yang Allah Ta'ala akan memberikan cahaya kepada mana-mana yang membacanya. Dan cahaya tu dia akan dapat selama 2 minggu. Itu dikatakan mendapat cahaya di antara 2 Jumaat. Kalau macam semalam, kan? Semalam berapa hari bulan? Semalam 5 semalam 4 hari bulan kan? Kita baca Suratul Kahfi, Allah beri cahaya daripada Jumaat yang semalam sampailah kepada Jumaat yang akan datang. Seminggu lah kan? Satu minggu kepada 1 minggu. Okey. Kita tengok hadis dia. Okey, sebab disiplin, ingat ya, disiplin apabila kita nak kata sesuatu tentang Al-Quran. Apapun isu tentang agama, kita tidak boleh kata tanpa berdasarkan kepada dalil. Dia mesti ada hujahnya. Maka siapakah yang mengatakan dapat kelebihan cahaya di antara 2 Jumaat? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita tengok hadis tu. Recording stop. Kejap Saya terstop pula recording saya. Alright, kita teruskan. Kita tekan. Okey. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a suratal kahfi fi yaumil Jum'ah." Sesiapa yang membaca Suratul Kahfi pada hari Jumaat. Nampak tak dekat situ? Tertulis terang-terang perkataan hari Jumaat. Kalau Nabi cakap hari Jumaat, maka kita boleh amal pada hari Jumaat, jangan tinggal. Hari lain tak apa boleh amal. Tapi hari Jumaat memang disunahkan juga untuk membaca. Kemudian Nabi kata apa yang dia dapat? Adha'a lahu minan nuri ma bainahu wa bainal juma'ataini. Akan disinari untuknya cahaya di antara 2 Jumaat. Maknanya kalau kita baca Jumaat yang semalam, di antara Jumaat yang semalam sampai Jumaat yang minggu depan, sepanjang antara Jumaat kepada Jumaat tu, Allah akan memberikan kepada pembacanya adalah cahaya. Ada hadis? Ada. Tapi status hadis tu apa? Hadis ni adalah hadis yang sahih. Hadis riwayat Al-Hakim dan juga Al-Baihaqi dalam Sunanul Al-Kubra. Okay. Di sini kita dapat belajar apa? Kita tidak boleh cakap baca surah ni bagus, baca surah ni bagus pada tarikh sekian-sekian, pada hari sekian-sekian kalau tidak ada sandaran. Tetapi kita berani cakap sunnah baca pada hari Jumaat. Kalau kita kata sunnah saja, mesti dikaitkan dengan Nabi. Maka berdosa besar kalau kita kata sunnah baca sekian-sekian, tetapi Nabi tak pernah kata, Nabi tak pernah suruh, kita telah mendustakan Nabi SAW. Bahaya. Perkataan sunnah ni bahaya. Sebab kalau sebut sunnah, dia dikaitkan dengan Rasul SAW. Tapi kita katakan, memang dibaca pada hari Jumaat kerana ada hadis yang sahih yang menyebutkannya. Jadi, berdasarkan hadis ni, kita tahu kelebihan pertama. Apa makna cahaya? Sama ada Allah menerangi hatinya, ataupun Allah memang pandu hidup dia
untuk dia menjadi lebih baik. Mungkin dia mudah nak buat kebaikan antara Jumaat kepada Jumaat. Jadi di sini kita belajar bahawasanya apa? Allah Ta'ala nak kita setiap minggu ni kita akan ingat balik. Allah Ta'ala nak bagi kita kuatkan keimanan kita dengan Allah memberikan cahaya kepada orang membaca suratul Al-Kahfi. Dah dapat maklumat ini? Okey, kita pergi yang kedua. Kelebihan suratul Kahfi yang kedua, Allah Ta'ala akan menurunkan kepada pembacanya as-sakinah, iaitu ketenangan. Apa dalilnya? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, okey, ini sebenarnya ada satu cerita dan hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim, mereka bersepakat kedua-duanya tentang kesahihan hadis ini. Ada seorang lelaki, dia baca suratul Kahfi. Masa dia baca suratul Kahfi tu, dia ni ada kuda. Waktu dia baca suratul Kahfi tu, pada ketika itu terdapat seekor kuda marbutun bi syatanaini, yang diikat dengan 2 utas tali. Kuda tak nak bagi dia lepaskan, diikat. Tapi yang lelaki ni dia sedang baca suratul Kahfi. Waktu dia baca suratul Kahfi tu, fataghashathu sahabatun faja'alat tadnu. Waktu dia baca suratul Kahfi tu, dia nampak macam ada awan yang turun. Yang awan tu dia makin turun, makin dekat, makin dekat, makin dekat dan makin dekat dengan kuda dia. Tetapi lelaki ni kalau kita baca riwayat lain, dia tak habiskan baca. Dia masih baca, dia terkejut melihat tentang, dia nampak depan matanya awan yang turun. Kumpulan awan yang turun dekat ketika dia baca suratul Kahfi tu, maka kuda dia tadi tu dah jadi macam dia dah tak diam duduk dah kuda tu. Kuda tu seperti ingin yanfiru minha, dia macam ingin melarikan diri. Besok paginya, falama asbaha, esok paginya lelaki ni dia jumpa Nabi SAW. Dia jumpa Nabi untuk apa? Dia nak cerita pada Nabi apa yang berlaku semalam tu. Maka Nabi SAW memberikan jawapan kepada dia. Nabi kata, tilkas sakinatu. Nabi kata, itulah sakinah. Itulah ketenangan. Tatanazzalat lil Quran, yang turun disebabkan bacaan Al-Quran. Yang lelaki tu dia baca Quran surah apa? Dia baca suratul Kahfi. Kalau kita baca riwayat lain, dia ada banyak riwayat tentang awan ni. Awan dengan suratul Kahfi ni, dia ada banyak versi dia. Maknanya di sini, sebenarnya lelaki ni Allah beri kepadanya kelebihan. Ketika tu, dia boleh nampak Allah turunkan ketenangan. Sebenarnya awan tu, sebenarnya itulah ketenangan yang Allah nak turunkan. Tuan-tuan, kita kena ingat begini. Selain daripada Allah, semuanya makhluk. Udara, makhluk. Nyawa kita, makhluk. Jadi ketenangan yang orang kata nak baca Quran dapat tenang ni sebenarnya makhluk. Tenang ni Allah Ta'ala yang hantar. Jadi tadi awan tu sebenarnya adalah ketenangan yang Allah nak turunkan, yang Allah nak beri kepada orang yang baca Quran. Jadi berdasarkan hadis ni, suratul Kahfi ini, Allah Ta'ala memberikan dia khusus, diceritakan tentang as-sakinah, ketenangan. Okey, itu dalil yang kelebihan yang kedua. Kita pergi kepada kelebihan yang ketiga. Kelebihan ketiga ni kelebihan yang kita dah biasa dengar. Tapi tuan-tuan jangan ke mana-mana. Nanti saya akan perincikan tentang kelebihan ketiga ni. Dan kita akan kaitkan dengan suratul Al-Kahfi. Kelebihan yang ketiga ini adalah kelebihan siapa yang membacanya.
dan dia faham dan dia yakin. Kenapa saya kata faham? Kenapa saya kata yakin? Nanti kita akan ulas. Dia bukan baca je, tetapi dia faham kandungan yang ada dalam suratul Kahfi. Sebab tu kena belajar nak memahami ayat yang dibaca. Allah akan lindung dia daripada fitnah ad-dajjal. InsyaAllah nanti saya akan berikan nota penuh tentang siapakah itu ad-dajjal. InsyaAllah. Okey. Kita lihat hadis dia terlebih dahulu. Hadis yang pertama yang menyebutkan suratul Kahfi ni ada kaitan boleh melindungi daripada ujian Dajjal, tipu daya Dajjal, disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Siapa yang ada kitab hadis riwayat Muslim, dia boleh buka pada hadis nombor 809. Yang hadis itu sabda Nabi SAW. Man hafidha 10 ayatin. Sesiapa yang menghafal 10 ayat pertama, asyrah 10, min awali yang awal, 10 ayat yang awal suratul Kahfi, usima minad dajjal, maka dia akan dilindungi, dipelihara daripada ad-dajjal. Dalam riwayat Muslim yang lain disebutkan dengan kalimah min akhir suratul Kahfi, akhir surah Al-Kahfi. Maknanya dalam riwayat Muslim dia ada 2 lafaz. Lafaz pertama kata 10 yang awal, lafaz yang kedua kata 10 yang akhir lah. Maksudnya ayat yang akhir suratul Al-Kahfi. Ayat ini kita ambil riwayat yang paling sahih sekali sebab dia riwayat Muslim. Yang kita ambil hadis yang pertama ni. Okey, tapi dalam hadis ni kita jumpa perkataan hafizah, dia hafal. Tapi kalau kita baca riwayat lain, kejap lagi kita akan jumpa Nabi sebut baca. Kan kita biasa jumpa kan? Sesiapa yang membaca. Hadis disebut sesiapa yang menghafal. Jadi para ulama cuba membuat solusi apa makna membaca dengan menghafal, maka para ulama mengatakan ia merujuk kepada orang tu dia memang baca dengan hatinya. Yelah, sebab kalau orang hafal kan dia mesti nak ingat ayat kan. Dia nak ingat ayat tu dia akan jadi fokus. Jadi digabungkan hadis yang kata baca, digabungkan hadis yang kata hafal, maknanya dia baca suratul Kahfi tu dalam keadaan dia menghadirkan hati dia. Begitu. Kemudian kita lihat hadis yang kedua. Okey, hadis kedua. Hadis ni dia riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan banyak perawi-perawi yang lain lah. Yang mana sabda Nabi SAW, sesiapa yang membaca awakhir, al-ashra awakhir, membaca 10 ayat terakhir dalam suratul Kahfi, usima min fitnatid dajjal, maka dia akan dilindungi daripada fitnah ad-dajjal. Jadi berdasarkan dua hadis ni kita dapat mengetahui bahawa digabungkan 10 yang awal dengan 10 yang akhir. Ini bermakna waktu kita lalu surah Al-Kahfi nanti, 10 ayat yang awal kita mesti pasak dia betul-betul. Maknanya 10 ayat yang awal suratul Kahfi kita kena ulas dia dengan begitu, kita kena ulas dengan terperincilah 10 ayat yang awal. Begitu juga pada 10 ayat yang akhir, sebab dia 10 ayat awal tu dia panggil pembuka dan penutup dia adalah 10 ayat yang terakhir. Siapa yang dah biasa ataupun pernah mengikuti sinopsis 30 juzuk, kita telah belajar, kita telah mendapati bahawa Quran dia akan ada pembuka, dia akan ada penutup. Bukalah mana-mana surah dalam Quran, dia akan ada pembuka dan dia akan ada penutup. Yang tengah-tengah selepas pembuka dengan penutup tu, dia sebenarnya adalah perincian kepada
kepada pembuka. Lepas tu penutup ni dia mengukuhkan apa yang telah dibuka. Dia begitu surah-surah berdasarkan kajian yang kita dapati memang surahnya begitulah maklumat dia. Jadi insya-Allah nanti kita akan kuatkan pada 10 ayat awal dengan 10 ayat akhir. Tapi kalau kita baca para ulama ulas, banyak ulama hadis ulas. Sebenarnya para ulama hadis kata yang terbaik lagi sebenarnya adalah baca semua, dia kata. Bukan 10 awal dan 10 akhir je dia kata. Sebab dia seolah-olah 10 awal, 10 akhir, so dia gabung sebenarnya merujuk nak kepada apa? Nak merujuk kepada semua sebenarnya. 110. Wallahu ta'ala alam. Tapi siapa yang baca 110 ayat, itu memang termasuk 10 awal dan 10 akhir lah. Kalau dia boleh hafal lagi baik. 110 ayat. Jadi dia akan dapat yang kelebihan pertama tadi. Dia pun akan dapat kelebihan yang kedua tadi. Lepas tu dia dapat lagi banyak pahala lah sebab dia baca huruf by huruf. Okay, sebelum kita pergi kepada maklumat lanjut, izinkan saya membaca ulasan Al-Imam An-Nawawi. Siapa tu Al-Imam An-Nawawi? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau adalah salah seorang ulama yang mahir dalam bidang hadis. Beliau, Al-Imam Nawawi ni, beliau ada menulis syarahan. Syarahan itu maksudnya huraian, perincian kepada hadis Sahih Muslim. Namanya Minhaj, Syarah Sahih Muslim. So saya ambil kata-kata beliau yang tuan boleh lihat di hadapan skrin tuan-tuan dan puan. Ulasan Al-Imam Nawawi tentang 10 ayat yang awal Sahih Muslim tadi. Al-Imam Nawawi dia kata macam ni. Dia kata qila. Dia kata ada pendapat ulama mengatakan. Dia kata. Sababu dhalika. Imam Nawawi ni dia nak ulas tentang kenapa 10 ayat-ayat awal suratul Kahfi dan akhir ni boleh lindung daripada Dajjal. Maka Imam Nawawi dia buat ulasan. Tapi ketika dia mengulas hadis tu, dia quotekan kata scholar yang lain. Dia kata, dia quote kata ulama lain. Dia kata qila, dikatakan, dia kata. Sababu dhalika. Sebab yang sedemikian. Sebab yang sedemikian tu maksudnya, kenapa 10 awal, 10 akhir suratul Kahfi tu boleh lindung pada Dajjal? Dia kata, sebab yang sedemikian, dia kata, ma fi awwaliha adalah kerana pada awal-awal surah Al-Kahfi itu minal ajaibi. Terdapat beberapa keajaiban-keajaiban. Wal ayati. Dan ayat-ayat. Iaitu tanda-tanda kekuasaan Allah. Lepas tu Al-Imam Nawawi dia tambah. Dia kata, faman tadabbaraha. Dia kata, maka sesiapa yang mentadabburnya. Jumpa tak perkataan tadabbaraha. Sesiapa yang mentadabburnya. Maksudnya kalau tadabbur tu, dia akan masuk kepada makna mentafsiri ayat. Dia faham tafsiran ayat. Dia fahamlah ayat tu. Termasuklah kepada mengamalkan. Maka Al-Imam Nawawi mengatakan, lam yuftatanna bid-dajjali wa kadha fi akhiriha. Maka dia tidak akan terpedaya. Dia tidak akan tertipu oleh fitnah Dajjal. Begitu jugalah yang ada pada akhir surah Al-Kahfi ini. Maknanya Al-Imam Nawawi dia quotekan kata ulama, para ulama mencari, ulama membuat justifikasi kenapa suratul Kahfi ini. Dia ulama kata kerana 10 ayat yang awal dengan akhir itu ada keajaiban dan tanda-tanda yang menunjukkan Allah itu berkuasa. Tapi para ulama mengatakan dia mesti tadabbaraha. Dia mesti mentadabburnya. Sebab itu kita berusaha sedaya yang mungkin. Kita bukan sekadar nak baca, tapi kita nak fahamkan apa yang kita baca. Tapi kalau siapa yang belum lancar lagi baca, dia belajarlah untuk lancar baca. Lepas tu dia belajar
faham ayat. Tapi kalau siapa tak lancar baca tapi dia masuk dalam tadabbur, tak apa, boleh juga. InsyaAllah. Moga-moga kita dapat manfaat. Okey, selesai. Pada maklumat kelebihan. Sekarang kita nak pergi kepada maklumat apa? Kita pergi kepada maklumat ini. Maksudnya begini. Maklumat yang berikutnya ni, saya minta tuan-tuan salin. Kalau tak sempat salin tak apa, nanti saya akan edarkan nota pada tuan-tuan dan puan-puan. Yang mana maklumat ni, dia akan memberikan jawapan. Kenapa Nabi suruh baca pada pagi? Kenapa Nabi suruh baca hari Jumaat? Dan kenapa suratul Kahfi itu disebut khas lindung daripada Dajjal? Faham tak maksudnya? Sekarang ni kita fahamlah. Suratul Kahfi itu memang boleh lindung kita daripada Dajjal. Tapi kita belum lagi dapat maklumat. Ada apa pada surah tu? Cuma kita dapat tadi sedikit ulasan yang Al-Imam Nawawi telah mengulasnya. Tapi pada pagi ni, kita akan ambil terus ayat-ayat dalam suratul Kahfi untuk kita menunjukkan, untuk kita cari jawapan. Apa kelebihan suratul Kahfi ni? Yang tak ada pada surah-surah yang lain. Yang kata kalau baca Baqarah lindung daripada Dajjal ke, baca surah Maryam ke, baca surah lain kan. Kenapa pada suratul Kahfi? Jadi pada pagi ni, kita akan membongkarkan, kita mencari jawapan kenapa Nabi suruh baca pada setiap Jumaat. Sama ada malam Jumaat ataupun siang Jumaat. Dan kenapa dengan ayat-ayat ini boleh melindungi daripada Dajjal. Jadi kita akan belajar pada pagi ini. Ciri-ciri khusus. Siapa yang ikut kelas sinopsis, dia dapat 1 atau 2 saja ciri. Tapi pagi ini, saya tambah lagi dalam 5 hingga ke 6 ciri-ciri yang lain. Sebab waktu sinopsis dulu, kita hanya ada 1 jam. Jadi cakap tu ambil maklumat yang pendek saja. Tapi pada pagi ini, insya-Allah, setakat bacaan, setakat dapatan, saya hanya mampu setakat ini jumpa maklumat yang ini saja. Mungkin ada lagi yang lebih, tuan-tuan boleh kongsikan. Okey, kita tengok ciri-ciri khusus suratul Kahfi yang istimewa, kan, yang ada kaitan dengan Dajjal dan sebagainya tadi tu. Baik, yang pertama. Okey, yang pertama. Yang pertama, suratul Kahfi adalah surah yang paling banyak. Surah yang paling banyak menggunakan kalimah ladun. Ladun. Ada 4 kali. Siapa yang dia ikut sinopsis 30 juzuk, dia dah jumpa dalam maklumat ni. Tapi saya akan perincikan sedikit pada pagi ini. Ladun. Lam, dal, nun. Surah lain ada juga. Tapi tidak sebanyak suratul Kahfi. Kenapa? Ni kita nak cari jawapan. Kenapa dia paling banyak? Maknanya, inilah yang membezakan Al-Kahfi dengan surah yang lain. Okey, ladun. Apa makna ladun? Ladun, kalau kita tengok terjemahan, maksudnya di sisi ataupun dari sisi. Okey. Dalam suratul Kahfi disebut sebanyak 4 kali. Siapa ada Quran, cepat-cepat dia buka, dia bulatkan terus. Dalam Quran terjemahan. Conteng Quran tu, kalau nak conteng pakai pensel lagi senang dan lagi baiklah sebab mudah nak padam. Okey, 4 kali tu dekat mana? Ayat 2, ayat 10. Tu adalah ayat Ayat 2, ayat 3, ayat 65 dan ayat nombor 76. Okey. Ladun ni apa ladun? Okey, ladun ni dia kaitkan dengan Allah. Maknanya dari sisi Allah. Dari sisi Allah. Dari sisi Allah. Perkataan ladun yang ada dalam suratul Kahfi ni semua dinisbahkan kepada Allah. Tapi ada 1 ayat sahaja. Pada ayat 76, dia dinisbahkan kepada Nabi Musa. Nabi, maknanya dia adalah ucapan daripada Nabi Musa.
Tapi kalau ayat 2, ayat 10, ayat 65, dia nisbahkan kepada Allah. Okey, faham tak? Ada 4 kali dalam surah Al-Kahfi. Okey, sebelum tu saya nak terangkan dulu apa makna ladun. Okey. Apa makna ladun? Okey. Okey. Apa makna ladun? Okey. Ladun. Okey. Ladun kalau kita rujuk. Okey. Kalau kita rujuk dalam kitab Mufradat yang dikarang oleh Al-Imam Al-Gharib Al-Asfahani, beliau mengatakan apa makna ladun. Kita tak kena tulis sebab saya tak tulis di dalam nota. Ladun ni dia sama macam perkataan inda. Kita jumpakan inda. Inda tu ainun dal, inda tu di sisi. Dia maknanya dekat. Dia lebih hampir. Dia sama je makna ladun dengan inda tu dia sama. Cuma ladun ada beza lagi daripada inda. Maknanya dia sama di sisi. Inda tu di sisi. Perkataan inda tu di sisi. Kita kata inna akramakum indallahi atqakum. Di sisi kan dia sama macam inda. Cuma ladun dia ada ciri lain lagi daripada inda. Okey, saya sebutkan apa ulasan Al-Imam Al-Gharib Al-Asfahani. Okey, dia kata begini. Beliau mengatakan, dia kata ladun, dia kata perkataan ladun akhassu min indi. Dia lebih khusus daripada indi. Indi tu yang inda tu lah, ainun dal tu. Maknanya dia lebih khusus daripada indi. Daripada inda. Li'annahu, kenapa? Kerana yadullu ala ibtida'i nihayatin. Ladun ni, tuan-tuan puan ya, ladun ni, dia beza dengan inda. Ladun ni, kata Al-Gharib Al-Asfahani, dia kata, ladun ni, dia dikaitkan dengan, maksudnya di sisi, tapi di sisi tu, dia bermula dari mula sampai kepada penamat dia. Mula sampai penamatnya. Itulah ladun. Faham tak maksudnya? Maknanya, kata Al-Gharib Al-Asfahani dia kata macam ni. Dia kata perkataan ladun lebih khusus maknanya dibandingkan dengan perkataan inda. Kerana perkataan ladun menunjukkan pada sebuah permulaan sampailah kepada hujungnya. Jelas maksudnya? Okey, kita tengok ayat dia. Kita tengok contoh ayat dia. Okey, dan nota insya-Allah saya dah bawa semua ayat dah. Okey, contoh ayat 2. Jumpa tak perkataan ladun? Sebab saya bimbang ada yang tak buka Quran terjemahan kan. Dia berpandu kepada nota, mungkin dia tak nampak. Tapi kita tengok tu ayat 2. Jumpa perkataan tak? Milladunhu. Jumpa perkataan ayat nombor 2. Milladunhu. Okey, ladunhu, hu ni kembali kepada Allah. Ladun ni di sisi. Tapi ladun dia lebih khusus daripada inda. Maksudnya dari mula sampai hujung. Itulah ladun. Di sisi tu maknanya dari mula sampai hujung. Begitu juga pada ayat 10. Jumpa perkataan milladunka. Jumpa? Okey. Lepas tu tengok ayat nombor 65. وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. Ladunna. Orang kata laduni tu kan ilmu laduni. Orang kata. Ni ladunna. Jumpa ladun. Nah. Lepas tu yang keempat dekat pada ayat apa ni? قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا. Ni yang saya sebut tadi. Ayat 76 dinisbahkan kepada ucapan Nabi Musa. Ni ayat 76 kan. Ingat tak kita buat gambar tadi ni. Ayat 79 kisah Nabi Musa. Tapi 2, 10 dan 65
semuanya disebahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau macam ayat 2 ni, Allah Ta'ala kata tentang Al-Quran itu yang diturunkan dari sisinya milladunhu. Lepas tu dekat ayat nombor 10 ni, Allah Ta'ala cerita tentang Ashabul Kahfi, dia kaitkan ladun itu kepada Allah. Dia minta didoa kepada Allah, milladunka, daripada sisi engkau Tuhan. Termasuklah ayat nombor 65. Okey. Dan ayat nombor 76. Tidak ada perkataan ladun yang paling banyak di dalam Quran, melainkan ia berada dalam suratul Al-Kahfi. Okey, itu ciri yang pertama. Pegang dulu ciri ni baik-baik, faham. Nanti kita akan gabungkan ke semua ciri untuk mencari jawapan tentang ciri-ciri tersebut. Kita pergi kepada ciri yang kedua. Apa makna rasyada? Okey, kita pergi dulu kepada ciri dia. Salah satu surah yang paling banyak menggunakan kalimah rasyada iaitu surah Al-Kahfi. Kita tengok dulu satu surah. Saya ada bawa surah lain tak? Kejap ya. Ni surah apa ni? Okey, saya tak nampak. Okey. Tulis kat sini. Okey. Kejap mana ayat tadi? Okey, di sini. Okey, kenapa salah satu surah? Maksud dia ada surah lain yang sama banyak macam suratul Kahfi yang ada mengulang perkataan rasyada. Dalam ni saya tulis petunjuk. Sebenarnya rasyada ni apa? Rasyada. Okey, tulis dulu rasyada. Rasyada ni perkataan rasyada. Okey, perkataan rasyada ataupun ar-rusydu, dia adalah petunjuk dan dia juga merujuk kepada semua kebaikan. Rasyada, dia adalah petunjuk dan dia adalah kebaikan-kebaikan. Semua kebaikan duduk dekat rasyada. Petunjuk, kebaikan-kebaikan duduk dekat perkataan rasyada. Okey, tuan-tuan tulis maklumat lain. Lawan kepada perkataan rasyada adalah perkataan al-ghayyu. Al-ghayy. Al-ghayyu maksudnya tersesat ataupun setiap keburukan. Itu dipanggil al-ghayyu. Al-ghayyu lawannya adalah ar-rusydu. Ataupun ghayy lawan kepada rasyada. Rasyada ni adalah petunjuk dan dia juga merujuk kepada kebaikan-kebaikan. Okey. Dalam suratul Kahfi ada 4 kali. Maknanya di antara surah yang paling banyak yang menggunakan perkataan rasyada ada dalam 2 surah. Pegang maklumat tu. Salah satu suratul Kahfi ada 4 kali. Satu lagi dalam surah Jin. Lagi saya akan tunjukkan. Maknanya masih lagi istimewa Al-Kahfi ni. Okey, sebab kita nak cari jawapan kenapa boleh lindung daripada Dajjal ni. Ni kita nak carikan jawapan dia. Okey. Faham perkataan rasyada. Okey. Surah Jin dengan surah Al-Kahfi merupakan surah yang paling banyak mengulang perkataan rasyada, ada 4 kali. Okey. Tulis dulu maklumat yang Al-Kahfi dekat ayat berapa? Okey, ayat 10, ayat 17, ayat 24 dan ayat 66. Ayat 10, ayat 17, ayat 24 dan ayat 66. Okey, dah tulis? Okey, saya tunjukkan contoh dia. Saya tunjuk contoh ayat dia. Tak apa, dekat ayat dia pun saya akan bagi tahu nombor ayat dia. Okey, tengok ayat nombor 10. Ayat nombor 10. Ini doa siapa ni? Ni kita akan ulang nanti. Waktu kita belajar kitab Ashabul Kahfi, tengok mereka doa apa pada Allah. Doa mereka ni padat. Sebab tu kalau doa-doa dalam Quran ni doa yang ringkas tapi padat. Tengok dia doa, mereka doa apa?
Dia kata wahai lana min amrina rasyada. Dia orang kan apabila dia orang nak masuk ke dalam gua, mereka nak pilih duduk dalam gua tu, mereka minta kepada Allah wahai lana min amrina rasyada. Dalam doa Ashabul Kahfi tu kan, antara perkataan Ashabul Kahfi tu dia sebut perkataan min amrina rasyada. Dia minta Allah bagi petunjuk dan Allah bagilah semua kebaikan-kebaikan kepada mereka. Mereka minta kepada Allah rasyada. Okey. Rasyada ni juga digunakan pada ayat nombor 17. Jumpa ayat 17 kan? Yang Tuhan kata may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyam mursyida. Ada perkataan rasyada. Kalau mursyida maknanya yang memimpin, yang memberikan petunjuk. Jadi Ashabul Kahfi tadi mereka minta rasyada, maka yang memberikan rasyada itu dia panggil mursyida. Maka Allah yang pimpin, Allah yang bimbing kepada Ashabul Kahfi tadi. Jumpa perkataan mursyida. Okey, yang ketiga ada pada ayat nombor 24. 24 ni Allah Ta'ala menegur Nabi SAW. Ya Allah mengatakan, Allah ajar kepada Nabi, asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadha rasyada. Okey, jelas. Dapat ya? Yang ke-66 ni, ini adalah ucapan Nabi Musa. Kalau 3 yang pertama tadi, dia dinisbahkan kepada Allah. Allah yang mengucap, maknanya ayat itu kaitan dengan apa yang Allah pesan. Tapi ayat 66 ni, dia ada perkataan rasyada juga. Tapi ini adalah ucapan Nabi Allah Musa. Berbeza dengan ayat 24, 17 dan ayat 10. Tiga-tiga ni adalah dikaitkan dengan Allah. Tapi 66 pasal Nabi Musa. Okey, tulis dulu. Dapat ayat dia. Musa cakap apa? Dia kata, an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Jelas? Okey, 4. Okey, sekarang saya nak sebut surah Jin. Catat. Dengan surah Jin. Sebab surah Al-Kahfi dia sama macam Al-Jin, paling banyak guna rasyada 4 kali. Cuma surah Al-Jin ni dia ada lagi kekurangan dia. Bukanlah kekurangan apa. Dia tak boleh lawan surah Kahfi lagi. Walaupun sama-sama sebut 4 kali rasyada, cuma Al-Jin ni dia kalah. Dia bukanlah kita kata kan dia ayat Quran, bukanlah bertanding. Tapi saya nak tunjuk bahawa Al-Kahfi ni lebih lagi pada Al-Jin. Dekat mana? Kita akan sebutkan. Salin dulu. Dalam surah Al-Jin, kita akan jumpa perkataan rasyada dekat ayat 2, ayat 10, ayat 14, ayat nombor 21. Tapi ayat tu saya tak bawa contoh lah. Tuan-tuan kena buka Quran nanti cari. Bulatkan perkataan Roshindal. Ayat 2, 10, 14 dan 21. Okey. Apa beza surah Jin dengan Al-Kahfi dari sudut pengulangan kalimah rasyada 4 kali? Perasan tak perasan? Okey, dekat Al-Jin, bezanya dekat sini. Sebab tu kita kata Al-Kahfi ni lebih lagi daripada Al-Jin. Kalau surah Al-Kahfi yang dinisbahkan kepada Allah tentang rasyada tadi, hanya satu tempat je. Ayat nombor 2. Nampak tak? Bulatan Allah Subhanahu Wa Taala tu. Ayat nombor 2 saja. Tapi yang 3 tu bukan daripada dinisbahkan kepada Allah. Satu saja yang memang ayat dia tu nisbahkan kepada Allah. Berbeza dengan Al-Kahfi. Kalau Al-Kahfi 4 kali rasyada, tapi 3 disebahkan kepada Allah. Satu saja daripada Musa, ucapan Nabi Musa. Tetapi kalau surah Jin, walaupun dia 4 kali macam Al-Kahfi, tapi 3 dia tak dinisbahkan kepada Allah. Satu saja dari Allah. Maknanya siapa lagi kuat? Maknanya Al-Kahfi itu lebih lagi dari sudut penggunaan kalimah rasyada. Maknanya Al-Kahfi ni
istimewa lagi daripada surah-surah yang lain. Okey, itu keistimewaan dia. Okey, yang ketiga. Okey, kita ada sampai 7 hingga 8 saya bawa ciri-ciri dia. Okey, yang ketiga. Kita dapat 1-2 tadi. 1-2 tadi semua dikaitkan dengan Allah. Sebab tu penting sangat amal suratul Kahfi ni. Baca dia, faham dia, amal. Baik. Yang ketiga. Suratul Kahfi ni merupakan salah satu daripada 2 surah yang menggunakan kalimah multahada. Multahada. Multahada tu apa? Multahada. Okay, kita tengok surah lain sekejap. Multahada. Multahada. Dalam Quran terjemahan tuan-tuan, multahada ditulis sebagai apa? Multahada. Multahada ni macam ni sekejap. Saya nak tengok terjemahan dia secara terjemahan dia. Okay, kita tengok ayat nombor 27. Tulis. Okay, multahada ni dia sama dengan surah Jin. Salah satu surah maknanya surah Jin. Masih lagi dengan surah Jin ni. Surah Jin, dia duduk dekat ayat nombor 22. Nampak tak dekat nota tu? Dalam surah Kahfi ayat nombor 27. Tapi multahada tak ada pada surah-surah lain. Hanya pada Kahfi, hanya pada surah Al-Jin. Okey, kenapa? Tentu ada sesuatu yang kita boleh amal daripada dapat daripada surah Al-Kahfi. Okey, apa maksud multahada? Okey, kita buka ayat nombor 27. Buka ayat nombor 27. Kita akan jumpa multahada ni diterjemahkan kepada tempat pelindungan. Macam yang lahat kan tempat lindungnya orang masuk dalam kubur. Jadi multahada ni dikaitkan dengan Allah yang merupakan tempat manusia mencari perlindungan. Tidak ada dalam surah lain menggunakan perkataan multahada, melainkan hanya ada pada surah Jin ayat 22 dan juga dalam suratul Al-Kahfi. Kalau kita baca dekat suratul Kahfi ayat 27 tu Allah Ta'ala kata, la mubaddila li kalimatihi walan tajida min dunihi multahada. Allah Ta'ala kata apa? Engkau sama sekali tidak akan mendapat multahada tu tempat perlindungan min dunihi tu selain daripada Allah. Jadi multahada ni merujuk kepada tempat mendapat perlindungan. Okey. Maknanya kenapa tak pakai pada surah lain? Ini istimewanya suratul Al-Kahfi. Okey, dapat ciri yang ketiga, dah selesai, dah salin, dah boleh faham. Kita pergi kepada ciri yang keempat. Ciri keempat ni, suratul Kahfi ni, yang ciri keempat ni, suratul Kahfi ni dia bergabung dengan 3 surah. 3 surah. Tapi masih lagi dalam top 3. Kita panggil dah surah yang istimewa. Okey, suratul Kahfi adalah surah kedua paling banyak yang menyebut perkataan rahmat ataupun rahmatnya. Rahmat ataupun rahmatihi. Jadi kalau kita tengok rahmat nisbah kepada siapa? Kepada Allah. Rahmatnya kembali kepada Allah. Maknanya dalam suratul Kahfi ni adalah surah yang kedua paling banyak yang menyebut perkataan rahmat Allah, rahmat Allah, rahmat Allah. Ada berapa kali? Ada 6 kali. 6 kali itu termasuk penggunaan kalimah rahmatnya. Nya tu siapa? Adalah Allah. Maksud dia, besar surah Kahfi ni. Kita kan duk katakan nak masuk syurga rahmat Allah, nak masuk syurga rahmat Allah. Rupa-rupanya rahmat itu ada dalam suratul Al-Kahfi. Surah kedua paling banyak. Okay, 6 kali kat mana? Kita tengok dalam nombor ni. Ayat 10, 16, 58, 65, 82, 98. Siapa ada handphone, dia snap je dekat screen zoom dia. Senang. Okay, dah salin 6 kali. Besar tuan-tuan, maklumat ni sangat utama tuan-tuan. Sebab dia
sebab dia adalah ciri-ciri khusus. Allah Ta'ala yang sebut suratul Kahfi ni. Kan? Maknanya ada perbezaan surah itu dengan surah yang lain. Okey, dah dapat 6 kali dah tulis. Okay, saya bagi contoh. Saya tunjukkan contoh semua sekali. Tapi saya tak buat terjemahan lah, saya tunjuk contoh. Ini ayat 10 ni adalah ucapan doa Nabi, ucapan Ashabul Kahfi waktu dia masuk gua. Tengok dia kata apa? Rabbana atina min ladunka rahmah. Dia minta rahmat dari Allah. Wahai lana min amrina rasyada. Kita belajar tadi ayat 10 ni ada apa? Ladun, rasyada, ada rahmat. Masya Allah. Tengok. Besar tak doa Ashabul Kahfi? Tetap bayangkan. Allah Ta'ala lindung mereka selama 309 tahun. Di antara doa mereka apa? Mereka sebut ladun. Kita sebut tadi kan? Lepas tu rasyada. Kita dah sebut tadi dah. Lepas tu ada pula perkataan rahmat. Termasuklah ayat nombor 17. Ayat nombor 17 ada perkataan rahmatihi, rahmat dia. 16. Ayat nombor 58, jumpa tak perkataan rahmat? Wa rabbukar ghafuru dzur rahmah. Termasuklah ayat nombor 65. Tengok. Nabi Khidir, yang orang kagum ilmu dia. Nabi Khidir, ilmu dia tu mantapnya. Mereka tak perasan bahawasanya Khidir tu dia dapat ianya dari rahmat Allah. Besar perkataan rahmat ni. Kita ni kalau hidup kita dapat rahmat Allah, syurga kita. Rupa-rupanya rahmat paling banyak Allah Ta'ala sebut. Surah yang kedua ada dalam suratul Al-Kahfi. Ini Allah Ta'ala sebut tentang Nabi Allah Khidir. Dia dapat apa? Atainahu rahmatan min indina. Okay, lepas tu ayat nombor 82. Dan ayat nombor 82 ni siapa? Ayat nombor 82 ni tulis. Ayat nombor 82 ni kisah Nabi Khidir yang dia selamatkan harta anak yatim tu. Dia sebut juga rahmat. Dan ayat 98 ni ini adalah ucapan Dzulkarnain. Tuan-tuan bayangkan ya. Dzulkarnain, tembok yang dia buat tu, tembok yang tinggi di antara dua gunung tu, dia berjaya siapkan sampai Ya'juj Ma'juj tak boleh tebuk lagi, tak boleh runtuhkan tembok tu, punya kukuh tembok tu. Nabi Dzulkarnain cakap apa? Dia kata, qala hadza rahmatun min rabbi. Dia sebut kata rahmat. Maknanya besar kata rahmat ni. Okey, jelas ya? Dah jumpa 6 kali kan? Okey, kita tengok. Okey. Ini surah Al-An'am. Okey, sebenar-benarnya suratul Kahfi dia sama banyak dengan surah Al-An'am yang menyebut perkataan rahmat sebanyak 6 kali. Sebab tu saya kata surah Al-Kahfi antara 3 surah yang paling banyak sebut tentang rahmat. Surah yang pertama nanti kita akan sebut ni. Kita ambil surah pertama dululah. Ni surah Al-A'raf. Salin. Surah Al-A'raf. Ni suratul Al-A'raf. Surah yang paling banyak menyebut tentang rahmat. Ayat 49, 52, 56, 57, 72, 154 dan 203. Sampai ada Quran terjemah, terus dia buka, dia terus bulatkan. Cari. Okay, dah jumpa. Ni surah paling banyak menyebut tentang rahmat Allah. 7 kali Al-A'raf. Dah tulis 49, 52, 56, 57, 72, 154, 203. Dan surah yang kedua paling banyak menyebut rahmat Allah adalah Al-An'am dan juga suratul Kahfi. Maka kalau nak cari dekat surah Al-An'am, 6 kali. Ayat 12, ada sekali 54, 133, 147, 154 dan 157. Kita tulis maklumat ni. Okey, jelas dapat? Ayat 12, 54, 133, 147, 154, 157. Suratul Al-An'am. Maknanya surah Al-An'am, surah yang sama banyak dengan suratul Kahfi yang menyebut tentang kalimah rahmat.
Tetapi kedua-dua surah ini memegang ranking surah yang kedua paling banyak menyebut tentang rahmat. Maknanya istimewanya suratul Al-Kahfi. Dia pegang nombor 1, nombor 2. Kan? Surah paling banyak, surah kedua. Masya Allah. Ada sesuatu dalam suratul Kahfi ini. Kita dah belajar dah. Okay, kita cari lagi, kita gali lagi maklumat suratul Kahfi ni. Okay. Kita tengok ciri yang berikutnya. Suratul Kahfi adalah surah yang paling banyak. Dia jadi Johan lagi. Paling banyak menggunakan kalimah rafaqa. 3 kali. Surah lain ada juga, tapi tak sebanyak suratul Kahfi. Apa makna rafaqa? Rafaqa, kalau kita baca tentang suratul Nisa kan, rafaqa ni dia macam teman. Dia teman, tapi dia rafaqa ni dia kena tengok konteks ayat. Apabila dia masuk pada konteks ayat, terjemah dia akan jadi bezalah. Tapi rafaqa ni dia merujuk kepada sesuatu yang memberikan manfaat dan kita bergantung dengan dia, dia bagi manfaat. Itulah rafaqa. Kalau perkataan rafaqa dimasukkan kepada manusia, kalau kita nak kata teman, dia panggil rafiq. Teman tu kenapa dia panggil kawan kita tu, teman tu sebagai rafaqa? Rafiqun. Kerana dia bagi manfaat kepada kita, dia kawan saya banyak bergantung kepada dia. Itu dipanggil rafaqa. Jadi perkataan rafaqa tidak ada banyak dalam surah lain. Ia berada dalam suratul Kahfi, ada 3 kali. Okey, kita tengok 3 kali itu dekat ayat mana? Ayat 16, ayat 29 dan ayat 31. Siapa ada Quran dia buka, dia terus talif, dia terus bulatkan. Nanti senang waktu kita belajar suratul Kahfi, kita akan ulang lagi perincian dia. 16, 29 dan 31. Okey, kalau tuan-tuan nak lebih faham lagi perkataan rafaqa ni. Okey, kalau dalam nota tu saya bawalah dia punya contoh ayat tu. Saya buat 3-3 tu. Ni ayat wahayyi lakum min amrikum mirfaqa. Dekat ayat 29. Okey, murfaqa ni perkataan rafaqa ni tuan-tuan, dia bukan hanya pada kebaikan je, tapi dia juga dinisbahkan kepada keburukan. Tapi rafaqa memang maksud dia baik. Tapi ada orang yang jahat, yang berdosa, dia tak dapat kebaikan dia tu. Contoh kalau kita baca ayat nombor 29, orang yang masuk neraka, muka dia kena tembaga cairan daripada api neraka, Allah Ta'ala kata, lepas tu mereka dapat minum. Mereka minum air cairan tembaga. Allah Ta'ala kata air diminum tu Tuhan kata apa? Wa bi'sasyarabu wa sa'at murtafaqa. Seburuk-buruk tempat, seburuk-buruk minuman yang dia bergantung, yang dia dapat manfaat. Sebab orang masuk neraka, dia nak minum. So sebenarnya bagi kita, air minuman tu air yang kita bergantung untuk hidup. Kita berharap dia ada manfaat. Tapi ahli neraka, dia ada juga air manfaat tu. Tapi air itu memberikan azab pada dia. Tapi orang masuk syurga, Tuhan kata apa? Ni'mas sawabu wa hasunat murtafaqa. Murtafaqa ni, perkataan mirfaq ni dia macam ni. Kita punya elbow apa ni? Kita punya siku. Siku kita ni tu dia panggil marafiq. Ni dia panggil marafiq ni. Kan kita guna siku untuk kita, kan ke siku kita ni kuat kan? Tu dipanggil marafiq. Dia kaitan dengan rafaqa. Okey, jelas tuan-tuan, faham ya? Maksudnya Al-Kahfi ni surah yang memberikan kita clue bahawasanya kalau kau nak cari manfaat yang banyak, kalau kau nak bersandar, ada dalam Al-Kahfi tu. Sebab Al-Kahfi surah yang paling banyak menyebut tentang perkataan rafaqa. Merujuk kepada siapa? Merujuk kepada Allah. Nampak tak perbezaan dia? Okey, kita pergi kepada ciri berikutnya. Suratul Kahfi merupakan satu-satu surah. Masih lagi dia champion. Suratul Kahfi ni
mengungguli surah-surah yang lain, merupakan surah satu-satunya surah yang menggunakan kalimah al-wilayah. Wilayah. Wilayah ni macam kita faham perkataan wali. Macam kita faham perkataan maulana. Kan Allah Ta'ala ni kan maulana kita. Wali lah. Daripada perkataan waliyun. Wali. Wali ni kan patut ada kalimah wilayah. Macam kita kata, ini wilayah saya ya, korang semua tak boleh kacau. Ni wilayah saya. Orang kata. Selcom buat iklan. Ini wilayah Selcom. Dia kata. Jadi, satu-satunya surah yang dinisbahkan kepada Allah, yang Allah ini adalah penolong, pelindung, pembantu al-wilayah, ia hanya ada dalam surah Al-Kahfi. Seolah-olahnya surah Al-Kahfi ni bagi gambaran. Kalau korang semua nak duduk di bawah pelindungan Allah, wilayah Allah, Al-Kahfi menyediakan jawapannya. Tak ada dalam surah yang lain. Perkataan Al-Wilayah. Ayat nombor berapa? Ayat nombor 44. Hunalikal walayatu lillahil haqq. Huwa khairun sawaba wa khairun uquba. Apa makna wilayah? Allah kata pada saat demikian itu, wilayah tu maknanya apa? Kekuasaan memberikan pertolongan hanya bagi Allah. Wilayah. Tak ada dalam surah yang lain. Maknanya special suratul Al-Kahfi ni. Sebab apa? Kita nak lawan Dajjal. Nanti kita kupas pasal Dajjal minggu berikutnya. Tuan-tuan, ramai orang yang dia tak selamat daripada Dajjal. Sebab tu Nabi suruh lari. Siapa jumpa Dajjal, lari kata Nabi. Tetapi adanya suratul Kahfi ni, dengan kita belajar tadi tu kan, surah paling banyak rahmat Tuhan. Maksudnya dengan rahmat Tuhan, kita boleh elak daripada fitnah Dajjal. Siapa yang baca suratul Kahfi ni, dia berada di bawah wilayah Allah. So apabila Dajjal sampai, kita seolah-olahnya sudah berada di bawah wilayah Allah. Besar suratul Al-Kahfi. Kita sambung lagi. Suratul Kahfi, ini ciri-ciri lain. Surah yang banyak menyebut tentang Allah Ta'ala ni dia maha tahu. Ada dua cara. Sama ada Allah menyebut dia tahu secara langsung, ayat dia kita nampak. Maknanya cara langsung tu maksudnya kalau baca ayat tu memang jumpa Allah Ta'ala tu dia maha tahu. Ataupun secara tidak langsung. Kalau kita tak buat macam ni, kita tak keluarkan maklumat macam ni, waktu kita belajar ayat-ayat, kita akan tertinggal. Betul tak? Siapa yang utuskan Dajjal? Allah. Siapa yang tahu kuasa Dajjal adalah Allah. Kan kita tahu kan? Jadi apabila orang baca suratul Kahfi ni, dia faham, dia berada di bawah wilayah Allah, dia berada di bawah rahmat Allah, dia berada dari sudut multahada, dia berada perkataan rafaqa, dia berada pada ladunka, lepas tu dia dapat rasyada, kan? Lepas tu pula dia berada di bawah pengetahuan Allah. Suratul Kahfi ni adalah surah yang kalau kita tak keluarkan maklumat ni, saya bimbangi waktu kita belajar ayat, kita terlepas maklumat-maklumat penting ni. Sebenarnya inilah key penting. Ini adalah kunci utama yang ada pada Suratul Kahfi tu. Jadi Suratul Kahfi ni, kalau kita tengok, ada 7 kali, ada 7 tempat Allah menyebut tentang ilmu dia. Allah Ta'ala ni lebih tahu daripada semua manusia. Daripada makhluk dia ada 7 tempat. Satu tempat, kita tulis dulu. Ayat 12, 19, 21, 22, 26, 65 dan 66. Ini adalah 7 tempat yang menunjukkan Allah bagi tahu kita dalam Suratul Kahfi secara jelas tentang Allah Ta'ala ni ilmunya sangat tinggi. Pengetahuan Allah tu sangat luas. Okey, kita ambil satu contoh ayat ya. Okey, dah salin dah. Okey, kita ambil satu contoh ayat. Kita ambil ayat nombor 26
yang Allah Ta'ala, ni dah habis cerita suratul Kahfi dah sebenarnya, ayat 26 ni. Ni dekat hujung-hujung. Nabi kata apa pada Allah pesan kepada Nabi? Allah Ta'ala kata apa? Qulillahu a'lamu. Nampak tak perkataan a'lamu? Nampak tak perkataan Allah? Qulillahu a'lamu bima labithu. Allah Ta'ala pesan kepada Nabi Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad, beritahu dekat diorang wahai Muhammad, Allah yang lebih mengetahui tentang berapa lama Ashabul Kahfi tu dia tidur. Walaupun Allah bagi tahu 309 tahun, tapi hakikatnya Allah sahaja lebih mengetahui yang sebenar-benarnya. Allah Maha mengetahui. Allah mengetahui nanti bila Dajjal nak sampai. Allah Maha mengetahui tentang macam mana Dajjal dia akan pengaruh manusia supaya mengaku dia Tuhan. Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui apakah kekuatan Dajjal, apakah kelemahan Dajjal. Betul tak? Allah sahaja yang mengetahui bila nak turunkan Nabi Isa membunuh Dajjal. Maka suratul Kahfi ni surah yang menghidangkan kita, yang memberikan kita petunjuk bahawasanya Al-Kahfi ini yang Nabi pesan dari riwayat Muslim tadi, dia boleh melindungi kamu daripada fitnah Dajjal. Minggu berikutnya nanti saya akan terangkan tentang Dajjal. Kehebatan Dajjal ni. Okay, ini contoh dia ayat nombor 26 daripada ayat-ayat yang lain lah. Jadi tuan-tuan kena buka ayat yang telah pun saya bentangkan. Okey, kita ambil contoh ayat lain yang berkaitan dengan ilmu Allah tetapi disebut secara tidak langsung. Maksudnya kalau kita jumpa ayat tu dia macam samar-samar, bukan samar-samar. Ayat dia tu kita kena faham yang tersurat dia. Kalau macam tadi kita jumpa a'lamu tentang ilmu. Okey, lebih daripada 10 tempat. Nanti waktu kita belajar, kita akan senaraikan di mana ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu Allah. Dalam nota ni saya hanya paparkan 5 daripadanya. Tapi lebih pada 10. Okey, kalau tuan-tuan baca ayat 13, dia ada kaitan tentang ilmu Allah. Tapi tidak disebut secara jelas. Tapi kalau kita faham dia betul-betul, kita akan jumpa. Oh, ni ayat ni berkaitan dengan ilmu Allah Ta'ala ni. Ayat 24, ayat 26, 91 dengan 109. Dah salin. Ada 5. Dia lebih pada 10. Cuma saya buat contoh 5 sahaja. Okey. Saya tunjukkan contoh ayat nombor 13. Cuba tengok ayat 13 ni, perhatikan baik-baik. Ada tak Allah Ta'ala cerita tentang ilmu dia? Dekat mana ayat 13 ni dikaitan dengan ilmu Allah? Dekat mana? Kalau kita baca ayat 13 ni, Allah Ta'ala cerita tentang Ashabul Kahfi dekat Nabi. Allah Ta'ala kata, Nahnu naqussu alayka naba'ahum bilhaq. Kami ceritakan kepada engkau Muhammad perihal mereka dengan benar. Maknanya apabila Nabi ditanya, Allah Ta'ala bagi jawapan. Tapi dekat ayat 13 ni, mana menunjukkan Allah Ta'ala tu dia maha mengetahui? Dekat mana perkataan ilmu Allah? Tak jumpa perkataan ilmu Allah kan? Tapi kalau kita faham elok-elok ayat 13 ni, sebenarnya pasal ilmu Allah lah. Dekat mana ilmu Allah? Sebab Nabi SAW, dia tak tahu cerita Ashabul Kahfi tu. Nabi tak hidup zaman Ashabul Kahfi tu. Tetapi Nabi ditanya oleh orang Arab, nak buktikan Muhammad ni Nabi tak Nabi, Nabi tahu tak cerita dulu-dulu Ashabul Kahfi tu? Maka Nabi tak tahu. Yang tahu tu hanyalah Allah. Maka Allah ceritakan kepada Nabi pasal Ashabul Kahfi tu. Kalau tidak, Nabi pun tak tahu. Maknanya ayat 13 ni menunjukkan bahawa apa? Nabi asalnya tak tahu, yang tahu tu Allah. Allah Ta'ala yang ceritakan kepada Nabi. Maknanya ayat 13 ni sebenarnya ada kaitan tentang ilmu Allah. Jelas tuan-tuan perempuan ya? Faham ya? Sebab tu kalau kita baca suratul Kahfi nanti, ayat 1 sampai 110, kita akan perincikan lagi insya-Allah, memantapkan lagi iman kita. Okey, kita terus pergi kepada yang lain. Ni last sekali. Last sekali.
mengapa kita perlu amal, faham, baca, faham dan amal suratul kahfi nak lindung pada Dajjal dan sebagainya? Kerana kita ni banyak sangat weakness kita. Kelemahan kita banyak, di antaranya kita lupa. Tuan-tuan nak tahu, surah yang paling banyak menyebut tentang manusia lupa dekat surah apa? Suratul Kahfi. Sebanyak 7 kali. Dahlah kita ni banyak tak tahu. Kan Allah yang lebih mengetahui. Kita pula ni manusia yang tak lari daripada lupa. Tetapi kita tak nak bergantung harap kepada Allah. Sedangkan Allah itu ada rahmat. Allah tu beri rasyada. Allah itu tempat multahada. Allah itu dikaitkan dengan ladun. Kita dah sebut tadi kan? Masya Allah. Jadi yang last kali ni memang menunjukkan kita ni sangat-sangat lemah. Nanti waktu kita belajar pasal Dajjal, kalau bukan kerana Allah lah tuan-tuan, saya dan tuan-tuan rasanya mungkin akan jadi pengikut Dajjal. Nanti saya akan buktikan pada tuan-tuan dalam hadis Nabi. Sebab tu Nabi tak bagi kita tembung dengan Dajjal. Nabi tak bagi. Kita masuk kelas tadabbur banyak mana sekalipun kan, hafal Al-Quran banyak mana sekalipun, Nabi tak bagi bertembung dengan Dajjal. Nabi suruh lari. Kenapa? Kita akan sebut nanti Dajjal ni memang Allah Ta'ala memberikan dia kekuasaan yang dia boleh ubah orang bertukar menjadi syirik. Boleh menjadi mengaku Dajjal tu adalah Tuhan. Nanti kita akan buktikan. Sebab itu suratul Kahfi ni dengan ciri-ciri macam ni bagi jawapan. Oh, memang saya kena belajar, saya kena faham dan saya kena amalkan bacaan suratul Kahfi setiap minggu. Okey, kerana antaranya Allah Ta'ala menyebut tentang lupa. Ada 7 kali. Nak tahu 7 kali tu kat mana? Ayat 24, ayat 50. Saya sebut 6. Sebenarnya 6 kali ke 7 jap. Sekejap ya. 3, kenapa 6? Tengok kan membuktikan lupa. Tengok. Itulah kelemahan yang ada pada manusia. Sekejap. Bismillah. Kejap ya. Sambil tu tersalin dulu. Ayat ni betul. Cuma saya nak tambah satu lagi. Nusibah. Kejap tuan-puan ya. Lupalah ni tengok bukti. Kan nak baca. Ustaz, ayat 63 Ustaz buat 2 kali. Okey. Ayat 63 ada 2 kali kat situ. Dia memang 63 tu 2 kali. Dia sebenarnya semua sekali adalah betul lah 6. Dekat sini saya salah. Kejap. Sebab saya pakai saya betulkan sekejap kat sini. Sekejap saya betulkan. Kejap saja. Mohon maaf. Tak apa, nota ni saya tak bagi lagi kan. Okey. Sebenarnya dekat sini sepatutnya 6 kali. Yang betul lah 6. Dia dekat 6 kali je. 6 kali tu dekat mana? Ayat 24 ada sekali. Ayat nombor 57, 61, 63 tu memang dia ada 2 kali. Dan ayat 73. Cuba tuan-tuan buka Quran. Saya bagi satu contoh, kita tengok ayat nombor 24. Kita buka ayat nombor 24 ni, siapa yang lupa sebenarnya? Tuan-tuan bayangkan, manusia yang ada lupa juga adalah Nabi SAW, tuan-tuan. Tengok tuan-tuan. Apatah lagilah kita. Yang ni nanti kita akan ulas tentang macam mana Nabi lupa nak sebut insya-Allah. Nabi lupa untuk menyebutkan insya-Allah sewaktu dia ditanya tentang suratul Kahfi. Lepas tu Allah Ta'ala tegur, Allah Ta'ala kata apa? Illa ayyasha Allah wa dhkur rabbaka idza nasita wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadha rasyada. Allah Ta'ala ajar kepada Nabi, kalau kau dah ingat sebut insya-Allah, kau sebut je insya-Allah. Lepas tu Allah Ta'ala kata, ingatlah dan sebutkanlah akan Tuhanmu iza nasita, jika engkau lupa. Nampak tak?
Allah Ta'ala sebut tentang perkara lupa yang paling banyak ada dalam suratul Al-Kahfi. Cuba kita buka ayat lain. Kita tengok ayat 63 yang kita kata ada 2 kali tadi tu. Ustaz buat 63 tu. Buka 63. Dia memang 2 kali. Ini pasal Yusa' bin Nun. Yang dia, kisah Nabi Musa dengan Yusa' yang dia terlupa ikan dia tadi tu hidup. Kan? Kalau kita baca dekat ayat 63 tu, memang lupa tu ada 2 kali. Dia kata apa? Kata Yusa' bin Nun. Dia kata, fa inni nasitul huta. Dia kata, sesungguhnya aku telah lupalah ikan tu. Lepas tu dia ulang. Dia kata, wama ansanihu illa syaitan. Lepas tu dia kata dalam ayat yang sama, dia kata tiadalah yang melupakan aku. Mula-mula dia cakap, dia cakap kat Nabi Musa, sesungguhnya aku terlupalah pasal ikan tu dan tidaklah melupakan aku melainkan syaitan. Maknanya 2 kali. Tuan-tuan bayangkan orang soleh pun boleh terlupa. Ayat 63. Ayat nombor 61 tu siapa yang lupa nombor 1 tu? Buka baca, lupanya yang lupa tu siapa? Kedua-duanya Nabi Musa dengan Nabi Yusa' bin Nun. Kita baca ayat nombor 73, Allah juga menyebut tentang lupa. Ada 6 kali surah yang paling banyak menyebut tentang kelemahan manusia yang paling ketara, antaranya adalah lupa. Okey. Last kali, berdasarkan ciri-ciri tadi, maka suratul Kahfi, tujuan suratul Kahfi adalah surah yang Allah nak membimbing kita semua supaya kita carilah Allah. Pergilah menuju kepada Allah. Kan kita ambil tadi perkataan rahmat tu hanya pada Allah. Kan kita kaitkan ilmu tu Allah lebih tahu. Lepas tu Allah tu multahada. Allah lah yang memberikan rasyada. Betul tak? Kita ambil perkataan ladun tadi kembali kepada Allah. Jelaskan. Lepas tu Allah Ta'ala lah yang ada kaitan dengan wilayah tadi. Allah Ta'ala saja yang ada wilayah. Siapa berada di wilayah Allah, kita akan selamat. Lepas tu dengan kita lemah pula nasia tadi, maka surah ini memberikan kita apa? Dia punya hujung dia sebenarnya, Allah Ta'ala nak bimbing kita daripada suratul Kahfi ni, supaya kita pergilah kepada Allah. Menujulah kepada Allah. Menuju kepada Allah tu maksudnya dengan kita mendekatkan diri kita dengan amal soleh lah. Kita mentauhidkan Allah. Kita pergi kepada Allah lah tu. Kita akan masuk di bawah wilayah Allah lah. Kita buat amal ketaatan. Kita akan duduk di bawah wilayah Allah. Kita pergi kepada Allah. Siapa yang pergi kepada Allah, nescaya Allah Ta'ala akan jaga dia. Jaga dia daripada apa? Daripada sebarang perkara-perkara yang membahayakan. Macam mana Ashabul Kahfi, dia nak dibahayakan nyawa mereka, Allah selamatkan kepada mereka. Kenapa dia boleh selamat? Kerana mereka menuju kepada Allah. Macam mana penduduk satu tempat boleh selamat dan sebagainya. Kita akan cerita dalam Ashabul Kahfi nanti. Dan kita dapat suratul Kahfi ni hujungnya juga Allah selamatkan kita daripada fitnah-fitnah. Sebab tu dalam suratul Kahfi, orang biasa dengar cerita fitnah harta, fitnah iman, fitnah kekuasaan, tu biasa dah kita dengar kan. Tetapi kita semua, itu betul lah maksud mesej tu. Jadi itulah tujuan suratul Al-Kahfi. Jadi moga-moga dengan penerangan tentang ciri-ciri khusus suratul Kahfi tadi, memberikan kita jawapan bahawasanya apa yang Nabi kata riwayat Muslim tadi adalah benar. Dalam riwayat lain, hadis-hadis yang sahih. Memang betul lah suratul Kahfi ni dia boleh lindung kita daripada fitnah Dajjal. Kerana sangat berbeza suratul Kahfi dengan surah yang lain dengan beberapa perincian yang telah pun kita
sebutkan sebentar tadi. Kita dah pukul 12.10 12 minit. Pukul 12 dah 1 jam setengah. Alhamdulillah. Okey. Minggu yang berikutnya kita akan masuk kepada apa hubung kait pasal Dajjal dengan Al-Kahfi. Tadi kita dah sebut jawapan kan? Ciri-ciri khusus tadi. Itu sebenarnya di antara jawapan yang pertama yang patut kita sebutkan terlebih dahulu. Tapi kita kena belajar apa itu Dajjal. InsyaAllah minggu yang berikutnya kita akan belajar pasal Dajjal. Sebelum kita masuk surah, kita belajar dulu pasal Dajjal. Lepas tu supaya kita tak tinggal lagi suratul Kahfi ini untuk dibaca pada setiap minggu. Untuk kuatkan maklumat ini. Kemudian baru kita masuk sinopsis ringkas suratul Al-Kahfi. Baru kita masuk ayat by ayat, insya-Allah. Okey, ada apa-apa pertanyaan? Kat mana-mana yang kalau saya ada tersalah bagi nombor ayat, tolong tegur ya. Tolong tegur kalau saya tersalah memberikan maklumat. Kita sama-sama belajar. Saya pun banyak lupanya, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya. Apa-apa pun kita pergilah menuju bawa hidup kita, bawa hidup ahli keluarga kita pergi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ada pertanyaan apa-apa nak tanya? Saya tengok dekat chat dulu. Alhamdulillah, sekejap. Oh, nota tak ada. Tak apa, kejap. Oh, ada yang tanya. Tadabbur Al-Kahfi ni ada nota ke? Risau terlepas pandang. InsyaAllah ada. Mana-mana pengisian di Akademi Tadabbur Malaysia ataupun mana-mana yang kami bimbing, insya-Allah kita sediakan nota. Cuma janganlah harap nota tu terlalu detail. Ya, kadang-kadang ada nota ringkas, kadang-kadang ada nota yang tak ringkas. Tapi insya-Allah ada. Sekurang-kurangnya kena ada. Insya-Allah nanti akan diberikan. Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mazidah ni. Ya. Saya tercicir rasanya Ustaz. Okey, mula-mula let me read balik apa saya tulis ni. Okey, ladun tadi dalam surah Al-Kahfi A2, A10, A65, A76. Okey, the next one is dia A10, A17, A24, A66. Ini surah apa Ustaz? Sebab surah Jin Ustaz sebut A2, A10, A14, A21. Yang A10 di atas tu untuk surah apa Ustaz? Saya tercicir nak tulis. Maknanya yang mana? Okey, in between ladun tu in between surah Al-Kahf yang mula-mula A2 sampai A76 dengan surah Jin A2 until A21. Yang di atas tu surah apa Ustaz? A10. Yang mana? A10? Dia mula dengan A10, A17. Ni dia. A10, A17, A24. Ni suratul Kahfi lah. Masih Al-Kahf ya? Ya, masih Al-Kahf. Ni masih Al-Kahf lah. Maksudnya dia suratul Kahf. Okey. Maknanya di bawah tu A2, A10 baru surah Jin ya? Ya, kalau okay. Kalau tidak ditulis apa-apa di atas tu maknanya suratul Kahfi. Okey. Sebab Ustaz laju sangat tadi. Okey Ustaz. Lepas tu baru ada suratul Jin ya. Alright. Terima kasih Ustaz. Alright. Tak apa. Thank you Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Saya nak tanya. Apa? Okay, bila kita go through makna dalam surah Al-Kahfi ni lah, dia ada beberapa kisah di mana kisah Ashabul Kahfi, Nabi Khaidir, lepas tu kisah Zulkarnain dengan Ya'juj Ma'juj, dan Bakar pun dalam ni juga kan. So dia banyak. Adakah cerita-cerita ni mempunyai satu kesimpulan yang sama di mana secara yang kita belajar tadi, tema ini adalah untuk bawa kita kepada Allah Ta'ala. Dan juga Ustaz terangkan tadi banyak kepada perkataan-perkataan yang ada dalam tu. Tapi saya tidak boleh relatekan dengan cerita-cerita yang kita duk baca dalam terjemahan tu lah. Tak boleh relate? Tak, maksudnya satu kesimpulan lah ya. Maksudnya cerita Ashabul Kahfi, kisah Nabi Khaidir, kisah Zulkarnain, semua akan membawa kepada
kesimpulan yang sama. Macam tu? Ya. Dia punya kesimpulan dia pada cerita-cerita tersebut, dia hujungnya merujuk kepada fitnah, merujuk kepada ujian-ujian dalam hidup. Kalau macam cerita Ashabul Kahfi, mereka menghadapi ujian mempertahankan iman. Dalam cerita Musa dengan Khidir, mereka diuji dari sudut ilmu. Dari sudut ilmu pengetahuan. Dalam kisah Zulkarnain diuji dari sudut kekuasaan. Jadi cerita-cerita tu sebenarnya dia Suratul Kahfi ni dia adalah surah yang dia cerita pasal fitnah. Maknanya ada orang yang mereka telah terpedaya setelah menjadi kaya, macam cerita dua pemuda kebun, dua lelaki ada dua kebun kan, dia jadi sombong. Ada orang menjadi sombong apabila dapat kuasa. Ada orang dia boleh menjadi sombong setelah dapat ilmu yang banyak, jadi pandai. Ada orang dia takut pada manusia sampai dia mengabaikan akidah dia. Tapi dalam cerita ni Allah bawa cerita-cerita orang-orang yang mempertahankan akidah. Tetapi hanya orang yang berada di bawah pertolongan Allah, Allah Ta'ala sahajalah yang boleh lindung untuk mempertahankan iman. Allah Ta'ala sahaja yang boleh lindung kita daripada terpedaya dari sudut harta, terpedaya dari sudut ilmu. Okay, dapat faham tak maksud dekat situ? Okay, boleh. Terima kasih Ustaz. Tapi apa related dia dengan Dajjal? Cerita-cerita tu. Sedangkan surah Al-Kahfi tak ada sebut pasal Dajjal. Nanti kita akan ulas pada minggu depan. Dajjal pun saya nak tanya juga, tapi minggu depan kot ke nak tanya sekarang? Minggu depan insya-Allah. Dajjal tak sampai lagi minggu depan tu. Kita baca minggu depan insya-Allah. Okey, sama-sama. Jap Ada bertanya dekat sini. Okey, Ustaz, boleh ke surah ni dibaca setiap hari? Boleh baca. Dia bila-bila tak apa. Dia tidak ada larangan. Lagi baca tiap hari lagi baik. Alright. Ustaz, perkataan ladun lebih khusus daripada inda, dari awal ke hujung. Maksudnya dari sisi Allah cara menyuruh ke? Ya. Dia perkataan tu dia lebih betul. Itu seperti yang kita bacakan daripada ulasan Al-Imam Al-Gharib Al-Asfahani dalam Mufradat. Ya. Dia inda. Dia khusus kepada, dia bermula daripada awal hingga akhir. Betul. Kemudian boleh Ustaz tunjukkan semula rajah dalam surah Al-A'raf ada 7 tu. Baik, saya tunjukkan sekarang. Yang rahmat tadi kan? Ini rajah dia. Puan yang minta tadi. Ini rajah dia. Ayat 49, 52, 56, 57, 72, 51, 54, 203. Ini adalah surah yang paling banyak menyebut tentang perkataan Ar-Rahmat. Surah yang pertama sekali banyak menyebut tentang rahmat yang ada pada Al-A'raf. Okey, ada soalan lagi ni. Sama-sama Puan Tarina. Okey, kita jumpa lagi nanti insya-Allah. Nanti saya Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sikit nak tanya ni Ustaz. Sikit tanya, sikit jawab. Sikit. Okay. Kalau boleh dapat Ustaz simpulkan ya intisari surah ni secara amnya dulu. Secara amnya? Intisari surah. Inilah tujuan surah ni lah. Inilah dia punya tujuan surah ni. Ni intisari surah ni. Inilah intisari dia. Ni tujuan surah ni. Inilah sebenarnya tujuan surah. Puan ada ikut kelas sinopsis tak? Pengisian sinopsis 30 juzuk Ramadan dulu. Tak ada Ustaz. Oh, tak ada. Okey, ni sebenarnya dia punya objektif. Dia panggil objektif Suratul Kahfi 110. Inilah objektif dia. Allah Ta'ala nak bimbing kita. Allah Ta'ala nak bimbing kita supaya dalam hidup kita ni kita kena pergi kepada Allah. Masuk kepada Allah tu macam itulah. Kita mentauhidkan Allah. Kita taat pada Allah. Lepas tu dalam Suratul Kahfi dia ada cerita tentang fitnah-fitnah, cerita tentang dia dalam Suratul Kahfi itu dia ada cerita banyak. Contohnya macam ni. Nanti dekat sinopsis Puan akan faham lagi. Tapi sinopsis saya tak masuk lagi pada
pada hari ni, saya nak buat pada minggu depan. Tapi siapa yang dah ikut sinopsis, dia akan tahu kandungan dia. Ni, kandungan dia ni. Kalau kita tengok dekat sinopsis, ni nota sinopsis ya. Siapa yang ada ambil nota sinopsis dah belajar, ada boleh tahu maklumat ni. Dia dalam Suratul Kahfi puan, dia sebenarnya inilah kandungan ayat yang paling terbanyak. Maksudnya inilah kandungan ayat daripada 110 tu. Dia ada konten dia yang ni. Dia ada cerita tentang penghuni gua. Dia cover sampai 17 ayat. Ni Ashabul Kahfi tu. Lepas tu cerita Musa dengan Khidir ada 22 ayat. Cerita pasal Zulqarnain dia ada 18 ayat. Kalau campur semua sekali dah berapa ayat dah daripada 110. Dia untuk kita buat kesimpulan, dia nak buat kesimpulan sesuatu surah ni, kita kena tengok dia punya pembuka, pendahuluan surah. Lepas tu kita kena tengok dia punya penutup surah. Penutup surah. Penutup surah ni dia akan mengukuhkan lagi kepada pembuka. Lepas tu nak faham lagi kena tengok konten dalam surah Al-Kahfi tu. Dan kalau puan nak faham lagi kesimpulan dia dekat mana tahu? Kesimpulan dia boleh tengok kepada nama surah. Iaitu Al-Kahfi. Maknanya cerita core yang ada pada Suratul Kahfi ni pada cerita yang nama surah tu. Iaitu Ashabul Al-Kahfi. Okey, kalau puan dapat campurkan semua ayat ni kan, maknanya kalau 110 kalau kita ambil 3 kisah ni dah berapa ayat dah? 17 ayat campur 22 campur 18 ayat. Lepas tu ada satu lagi cerita. Tapi cerita yang lelaki yang ada 2 kebun tu saya tak masukkan dia di bawah kisah, tapi saya letakkan dia di bawah perumpamaan. Yang kita pernah dengar, kalau sebutkan orang cerita yang ni, nampak tak orang akan cerita yang ni? Ada ujian pada harta, ada ujian pada agama, pada harta, pada ilmu, pada kekuasaan. Orang akan bawa, biasanya kita akan dapat maklumat yang ini. Kalau kita ambil maklumat ni pun, ini dah macam Suratul Kahfi ni, dia masuk 4 cerita ni. Jadi kesimpulan daripada 4 cerita ni, ya, daripada pembuka dengan penutup Suratul Kahfi, maka inilah tujuan surah Al-Kahfi. Inilah tujuan Al-Kahfi. Dalam surah tu dia ada cerita tentang bahaya, ujian, fitnah. Maka hanya yang boleh jaga kita daripada bahaya, yang boleh jaga kita daripada fitnah harta, fitnah iman, fitnah Dajjal semua tu. Nanti kita akan kaitkan dengan Dajjal. Lepas tu fitnahnya macam kan Ya'juj Ma'juj kan? Kan kisah Ya'juj Ma'juj Al-Kahfi daripada bahaya. Kalau fitnah ni fitnah ujian harta semua, yang boleh lindung kita hanyalah Allah. Sebab tu yang kita sebut tadi, ciri-ciri tadi adalah ciri-ciri yang menunjukkan tentang Allah dan juga beberapa kaitkan dengan manusia. Jadi Suratul Kahfi, kesimpulan dia sebenarnya adalah surah yang memberikan kita panduan macam mana kita nak elak daripada bahaya, daripada segala fitnah. Bahaya pada agama, bahaya pada dunianya. Maka Suratul Al-Kahfi, yang mana Suratul Kahfi itu dia menyebut tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Nanti dah belajar, insya-Allah lagi akan nampak. Kalau siapa ada angle lain, mungkin boleh kongsikan. Mungkin dia ada sudut pandang yang lain, mungkin dia boleh kongsikan. Ada? Okey. Kalau tak ada, kita berhenti dekat sini ya. Minta maaf ya kalau ada sebarang salah silap, kelemahan, kekurangan. Kalau ada mana-mana ayat yang saya salah sebut, tersalah baca, tolong tegur. Nanti kita baiki sama-sama. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. InsyaAllah. InsyaAllah nota kita akan cuba sediakan dengan kadar yang mampu dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.